قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. رواه البخاري. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai lelaki, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu. Riwayat Al-Bukhari. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku telah berlaku zalim. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku telah berlaku zalim. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت
من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Jam kedua bersama Destinasi. Masih bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Alhamdulillah, selamat petang kepada anda. Syukur bagi anda yang terus kekal di setiap frekuensi Radio IKIM. Di petang Isnin ini, kita nak teruskan lagi dengan perkongsian rancangan Vaksin Hati bersama dengan tetamu kita yang berbahagia, Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi. Masih membincangkan tentang konflik komunikasi rumah tangga. InsyaAllah banyak yang kita nak belajar untuk petang ini. Kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Ya, yang tonton di platform media sosial kita, jangan lupa untuk like, komen dan juga share bagi kita dapatkan lagi manfaat menerusi perkongsian ini, okey? Dan jangan lupa rancangan Vaksin Hati akan bersama anda seketika lagi jam 5.15 petang. Dan untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Terasa begitu cepat detik waktu berlari dan musik pun berganti. Tak sempat ku merenungi dalam wadah maknawi Nur Ramadan yang pergi. Aku mengunyah butir debu-debu yang garing di kebun tamanmu. Terlalu mudah aku melepaskan Ramadan berlalu. Tanpa walau secubit rasa kerinduan berbekas di kalbu. Saatnya gambar Ramadan menanti dengan getar rindu tertahan, menyambutnya penuh kesyukuran, menatang rahmat iman di lembar Al-Quran. Terlalu mudah aku melepaskan Ramadan berlalu. Tanpa walau secubit rasa kerinduan
Man, anak bongsu awak tu dah akikah ke belum? Oh, belum lagi lah. Tengah cari lagi nak buat ke mana ni? Apa susah? Izi Korban kan ada. Bulan Ramadan ni Izi Korban ada buat program akikah bulan Ramadan. Daging-daging akikah akan diagih kepada saudara kita yang memerlukan untuk berbuka puasa. Wah, menarik tu. Laksanakan akikah anda Ramadan ini bersama Izi Korban. Untuk maklumat lanjut, layari izikorban.org. Izi Korban, akikah korban tanpa sempadan. Ramadan hampir menjelma, masih tercari-cari kurma yang terbaik? Jom dapatkan kurma Ajwah Aliyah, dipetik segar dari Madinah, hanya di The Haramain. Layari www.theharamain.com atau hubungi 011 62 31 7492. Mencari busana Melayu, tema sedondon satu keluarga di Butik By Sira je. Semuanya ada di Butik By Sira dengan gaya moden dan terkini mengikut saiz yang sesuai untuk semua peringkat usia. Butik By Sira, butik keluarga busana Melayu melengkapi seisi keluarga. Pelbagai material, saiz dan fashion di bawah satu bumbung. Lawati Aras 2 Malakat Mall Cyberjaya Selangor atau ikuti kami di Facebook, Instagram butik.bysira dan di www.butikbysira.com. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah, sahabat pendengar. Nabi kita pernah bersabda, sesiapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seumpama orang yang berpuasa itu tanpa menguranginya sedikit pun. Untung kan kita dapat dua pahala sekaligus. Apa kata kita taja orang buka puasa melalui Serantau Muslim? Layari tajaberbuka.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. 3 kali baru nak dengar. 3 kali ulang tu. Sempena ulang tahun IKIM yang ke-30, IKIM menawarkan pakej berganda sehingga 3 kali ganda kepada para pengiklan IKIM. Hubungi kami segera di talian 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tawaran dalam tempoh yang terhad sehingga 30 April 2022 sahaja. Jimat berganda-ganda. Sah dah solat? Dah, Mak. Apa, Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa, Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa, Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramadan hampir menjelma, masih tercari-cari kurma yang terbaik? Jom dapatkan kurma Ajwah Aliyah, dipetik segar dari Madinah, hanya di The Haramain. Layari www.theharamain.com atau hubungi 011 62 31 7492. Bersedekahlah. Sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan kita melakukan sedekah. Jom bersama-sama dalam pembinaan Masjid Yusof Kampung Sungai Pusu Gombak. Anda boleh terus menyalurkan sumbangan ke akaun Bank Islam 1416 2011 000 520. Jom sedekah. Dah lama kita tak kunjungi pesta buku kan? Yelah, sejak COVID melanda, rasa rindu pula. Tapi jangan risau. Saya dengar pesta buku digital akan diadakan dari 24 Mac sehingga 30 Mac 2022. Kita boleh mendapat diskaun e-buku IKIM sebanyak 15%. Tapi kenapa kita perlu beli e-buku? Sebab macam-macam kelebihan boleh kita dapat. Lebih murah, jimat, dapat dibaca segera. Saiz fail pun kecil. Dan satu akaun boleh digunakan pada 5 peranti yang berbeza dalam masa
yang serentak. Telefon pintar, iPad, komputer, semua boleh. Oh, menarik tu. Macam mana nak beli? Layari je www.ikimniaga.my dan pilih e-buku IKIM. Lepas tu, tekan je pada buku yang kita nak dan kita akan dihantar ke laman sesawang eCentral. Untuk bantuan, WhatsApp je di 0115769540. Cepat sementara promosi masih ada. Dua. Sekejap. Ini je kawan saya ni. Kalau beli barang mesti dua. Kasut dua, baju dua. Semualah dua. Sekarang dia tengah kembangkan lagi perniagaan. Nak beriklan pun pilih dua. Iklan di radio dan media sosial. Apa tunggu lagi? Inilah masanya. Promosikan perniagaan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan pakej yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236 hari ini. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Kuala Terengganu 100.2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kepahaman Islam Malaysia, Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Ya, betul Mona. Syukur Alhamdulillah. Kita nak teruskan lagi perkongsian kita menerusi rancangan Vaksin Hati dan kita gunakanlah ruang peluang ini untuk sama-sama kita nak hayati lagi perbincangan berkaitan bagaimana untuk terus nak uruskan emosi diri kita. Betul itu. Dan untuk para pendengar, kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media. Dan untuk anda soalan pertanyaan, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media. Ya, betul Mona. Terus kita nak bersama dengan tetamu kita yang dapat bersedia di talian ketika ini nak mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Sihat DJ Syafiq, DJ Mona? Alhamdulillah. Syukur. Baik, seadanya. Masya Allah. Terima kasih Tuan. Masih lagi kekal bersama di Radio IKIM petang ini. Nak teruskan lagi perkongsian kita Mona. Nak bincang-bincangkan bagaimana uruskan lagi tahap komunikasi dalam rumah tangga kita ini. Ya, betul. Untuk petang ini masih membincangkan tentang konflik komunikasi rumah tangga. Dan untuk waktu ini sebagai mukadimah, silakan Tuan Fazli. Ya, silakan Tuan. Okay, baik. Sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada DJ Syafiq, DJ Mona dan juga semua para pendengar IKIM, sama ada yang mendengar daripada radio dan juga yang menonton melalui Facebook dan sebagainya. Dan terima kasih juga kepada yang tak jemu-jemukan setiap kali kita live video share tu kan. Sebenarnya itulah dia antara MLM pahala tu kan. Moga-moga ada manfaat untuk semualah. Manalah tahu, kita tak tahu kan kadang-kadang bila kita share tu kan, ada orang yang mungkin mengalami perubahan dalam hidupnya dengan asbab mendengar segmen ini. Dengan izin Allah berlaku perubahan dalam hidupnya, makin rapat dengan pasangan dan sebagainya. Itulah pahala yang kita kadang-kadang kita tak sedar kita buat tu kan, tapi kita buat ikhlas kerana Allah Ta'ala. Okey, baik. Kita nak sambung lagi perbincangan kita ni berkenaan dengan komunikasi. Komunikasi ni sebenarnya topiknya besar, sangat besar. Dan kita dan pada beberapa minggu lepas kita masih membincangkan tentang konflik-konflik yang timbul dalam komunikasi dalam rumah tangga khususnya. Sebab apa, bila kita hidup dengan pasangan kita, maka kita akan sedar banyak perbezaan kan, kita akan sedar realiti sebenar, hakikat sebenar bila tinggal bersama ni. Dan hari ini saya sebenarnya kita nak akan fokuskan lebih fokus sedikit, kita zoom in sedikit masuk kepada apa? Kepada perbincangan dalam rumah tangga.
Okey, komunikasi ni dia boleh berlaku secara formal dan juga informal. Maknanya perbincangan biasa. Dia boleh jadi berbual saja-saja, berbual cerita tentang jiran, anak kucing dia baru beranak. Cerita itu berbual lah kan. Kalau jiran anjing menyalak tak berhenti-henti kan. Kalau kawasan rumah saya ni monyet banyak kan. Monyet ambil limau setengah lah apa semua. Macam-macam cerita. Itu perbincangan santai lah. Tetapi perbualan santai. Tapi yang saya nak kongsikan hari ni adalah kita nak fokus sikit, nak zoom in sedikit adalah satu bentuk perbincangan. Yang mana disebut perbincangan ni adalah sesuatu yang kita lakukan dengan pasangan kita. Dan saya yakin ada di kalangan sepanjang pengalaman saya lah kan, DJ Syafiq Jumona kan, ada pasangan yang tak pernah berbincang. Kan? Dia boleh berbual, tetapi bila ada isu, ada konflik, ada sesuatu timbul, dia tak boleh berbincang. Dia tak berbincang, bahkan dia biarkan. Ada? Ada? Kan? Ada orang macam ni. Kan? Jadi apa berlaku kepada pasangan sebegini? Ada yang okey dan ada yang tak okey. Sebab apa perbincangan ini dia perlu apabila kita berdepan sesuatu konflik kan. Apatah lagi bila kita berdepan dengan konflik. Tetapi kalau tidak ada konflik pun perbincangan perlu tak? Kalau tanya saya jawapannya ya, betul. Sebab apa? Dalam rumah tangga kita perlukan beberapa bentuk komunikasi. Pertama kita sebut sebagai komunikasi informal talk lah, ataupun small talk, ataupun kita kata casual talk. Perbincangan santai ni kena ada tak? Ada, mesti ada lah. Kan? Sama ada dalam ni juga ada gurauan. Dalam ni ada cerita yang tak ada kaitan dengan kita pun. Kan? Cerita pengalaman, ya Allah abang, waktu buat kereta tadi kan, saya hampir langgar kucing kat depan tu. Kesian, tiba-tiba dia melintas. Soalan saya, cerita tu penting tak? Kan? Cerita tu mungkin pada setengah orang tak penting. Kan? Tapi yang penting tu bukan pada cerita isi tu, tetapi kepada kesudian nak bercerita tu. Sebab apa? Small talk tadi, casual talk tadi, itulah yang akan menghubungkan kita. Komunikasi tu kan? Komunikasi. Ingat zaman bercinta dulu kan, cerita jiran tukar sofa baru pun, ya Allah dia bercerita habis. Kan? Maknanya cerita tak penting, tapi benda tu bila dia bercerita, dia mengeratkan hubungan. Kita rasa connected. Kita rasa terhubung dengan orang yang suka bercerita tu kan. Kita pun contoh, jangan kata kita, anak-anak contoh, anak-anak kan. Balik daripada sekolah mesti nak bercerita, betul tak? Balik daripada sekolah, waktu kecil-kecil dululah. Kan? Dia kalau daripada van dia turun tu lari, mama kan. Mama tengok ni apa ni adik lukis hari ni, tengok. Kenapa? Sebab dia rapat dengan kita, dia ada hubungan dengan kita. Jadi segala emosi yang dia rasai itu dia nak cerita pada kita. Kan? Itu untuk kita kata sebagai informal talk lah dalam rumah tangga. Tetapi ada satu lagi disebut sebagai administrative talk. Perbincangan untuk pengurusan rumah tangga kena ada. Kan? Perbincangan untuk pengurusan rumah tangga. Pembahagian tugas dalam rumah tangga. Siapa nak buang sampah? Cik Fazli ni kalau cakap pasal pengurusan rumah tangga ni mesti bab sampah. Tak ada contoh lain. Kan? Kan? Mana perbincangan mengenai dengan pengurusan dalam rumah tangga. Kan? Pengurusan rumah tangga. So hari ni antara apakah perkara yang perlu dibincangkan sebenarnya? Okay. So ada dua jenis perbincangan lah. Okay. Dan saya nak masuk kepada poin yang pertama hari ini adalah sebelum saya masuk kepada poin tersebut, jadi perbincangan ni dia mesti ada dalam rumah tangga, sama ada konflik ataupun tidak ada konflik. Betul. Dia mesti ada. Kan? Maknanya kalau hanya tunggu konflik baru nak bincang, masalah. Sebab apa? Mungkin dia rasa berat dan susah. Kenapa? Sebab sebelum ni pun kita tak pernah buat perbincangan. Dan sebenarnya untuk menguruskan rumah tangga ni perlukan juga pada perbincangan sebelum timbul konflik lagi. Kan? Jadi oleh sebab itu hari ni kenapa penting dan apa topik yang perlu kita bincangkan. So hari ni poin yang pertama saya nak bawa, penting untuk berbincang dalam rumah tangga. Apa dia? Apa perkara nak kena bincang ni? Pertama, hari ini saya nak kongsikan berkenaan dengan apa? Perkara yang menggembirakan dan yang tidak menggembirakan pasangan dan kita. Perbincangan ni perlu tak? Saya rasa perbincangan ini perlu. Kan? Saya nak tanya tuan-tuan sekalian yang mendengar dengan yang menonton ni, pernah tak buat perbincangan dengan pasangan, tanya apakah yang awak suka, apakah yang awak tak suka, apakah yang saya suka dan apakah yang saya tak suka di awal-awal perkahwinan. Biasanya berlaku waktu bercinta je, sebelum kahwin lah. You suka tak ni? You suka tak ni? Kan? Bila dah kahwin, ya lupa dah nak tanya. Semua bincang habis. Dia sebab
Itu yang bergayut panjang apa semua tu. Sebab apa? Sebab perbincangan tu panjang. Bila masuk dah kahwin, dia lupa dah poin tu, dah lupa dah. Kemudian dah tak dibincangkan lagi. So pada saya, kalau tanya saya, penting tak? Saya rasa penting. Sebab apa? Untuk kita nak mengenali dan memahami pasangan, kita perlu tahu apa yang dia suka dan apa yang dia tak suka. Kan? Dan ini tidak terhad kepada perkara-perkara kecil lah, macam contoh makan. Kan? Tidak terhad kepada perkara-perkara yang orang kata apa, yang kita rasakan benda kecil-kecil lah. Tidak. Apatah lagi, benda yang perlu kita jelaskan lagi adalah apa dia? Prinsip-prinsip. Ya. Kan? Contoh, saya tak suka orang lambat. Kan? Saya tak suka orang lambat. Contoh. Sebagai suami, contoh, saya tak suka kalau isteri saya lambat. Jadi bila isteri tanya ada perkara yang abang tak suka. Oh, abang tak boleh lah kalau lambat. Kalau janji memang abang keluar awal. Kan? Sebab tu ada orang-orang kan. Saya ingat arwah ayah saya pun memang jenis yang kalau contoh pukul 2 nak keluar, pukul 1 dah siap. Oh, awal. Pukul 1 dah siap. Ya. On timing. Maknanya dia akan stres kalau sampai lambat. Dan saya sebenarnya mewarisi juga benda-benda tu. Saya mewarisi juga sebahagian kan. Perangai tu ada. Tapi ada waktu saya fleksibel. Ada waktu saya rasa tak boleh. Saya akan pukul, kalau janji pukul 3, 2.30 saya kena sampai. Ataupun pukul 2 tu saya dah kena tolak berkeluar dah. Sampai tu tepat-tepat. Paling tidak tepat-tepat. Tapi bila lambat saya jadi stres. Sebab saya rasa ramai lelaki juga sebahagian macam tu lah. Sebab tu ada yang bila dah tanda-tanda lelaki dah lama menunggu, antaranya dia menunggu dalam kereta dah. Dia tidak lagi menunggu dalam rumah. Dia lagi hon-hon je. Dia tengok on double, siap call ni, WhatsApp lagi. Dia tengok situasi juga. Lelaki biasanya dia akan siapkan diri sendiri sahaja, tapi perempuan dia kena siapkan army. Dia keluar point dah. Ada hujah balas lah. Saya tak boleh cakap apa. Ada hujahnya. Alhamdulillah. Allah. Kita ada hujah lagi lepas ni kan, Mona? InsyaAllah. Ya, banyak lagi yang kita perlu belajar bersama Tuan Fazli. InsyaAllah kita bincangkan. InsyaAllah untuk anda para pendengar, ada soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011129004004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan untuk waktu ini kita berehat seketika, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. 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 Kota Baru 89.8. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Vaksin Hati bersama yang berbahagia Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz, Kaunselor Berdaftar dan Pengasas Bijak Emosi.
Ya, betul Mona. Kita sedang bersiaran langsung di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Soalan dan juga pertanyaan anda pun kita aktifkan talian WhatsApp kita sekarang. Anda boleh terus WhatsApp ke talian 01129004 Dan hari ini kita bincang lagi tentang konflik komunikasi rumah tangga. Tadi Tuan Fazli dah berikan gambaran kepada kita kenapa perlu hadirkan, perlu cetuskan satu komunikasi yang baik. Yang utamanya kita bincang yang perkara yang gembira-gembira, yang happy-happy lah orang kata, Tuan. Bila balik kerja tu, bincang yang happy-happy. You makan apa hari ni? Kan contoh. Jadi Tuan, jom kita sambung lagi Tuan untuk diskusi kita dalam tajuk ini. Okey, jadi kita nak sambung sedikit lagi berkenaan dengan perbincangan yang penting, iaitu yang pertama hari ini, apa konten perbincangannya adalah berkenaan dengan perkara yang mengembirakan kita dan pasangan kita. Kan, kenapa penting untuk kita bincang tentang perkara yang menggembirakan ini? Dia macam ni. Rumah tangga ni terdiri daripada suami dan isteri. Adakah rumah tangga akan gembira kalau suami saja gembira? Kan? Isteri macam sengsara kan? Merana kan, dia macam drama-drama lah kan, maknanya buat gembira, berlakon happy tapi sengsara. Suami rasa gembira, rasa seronok, ataupun isteri saja gembira, suami rasa stres dan sebagainya. Tak kan, sebab rumah tangga ni dia memerlukan kedua-dua untuk rasa gembira, maka barulah rumah tangga tu akan mengalami emosi yang sangat positif, gembira, seronok dan teruja lah kan. Dan antara saya suka untuk ajak untuk semak tu adalah bagaimana kita nak tahu rumah tangga kita ni gembira atau tidak kan. Pertamanya adalah cuba semak perasaan sekarang. Rumah tangga kita ni rasa seronok ke tak seronok? Kan? Ini muhasabah emosi lah. Okey. Maknanya kena refleksi emosi. Cek selalu kan. Adakah ini rumah tangga yang aku nak? Adakah ini rumah tangga yang menggembirakan aku? Adakah aku rasa gembira dengan rumah tangga ini? Kan? Jadi kalau jawapannya tidak, carilah puncanya. Kan? Ataupun kalau kita pergi bekerja, kan, apa perasaan kita bila nak balik? Rasa teruja nak balik, rasa biasa nak balik, rasa serabut nak balik. Kan? Sebab saya ada kes-kes tu dia Syafiq di Jemona, dia serabut dengan rumah tangga, dia tak balik rumah. Jadi apa dia buat? Dia tipu isteri dia, kata sama kerja sampai tengah malam, kan tak balik sampai sampai 2-3 hari baru balik. Kononnya tengah bekerja betul-betul tengah ni kan. Tapi bila dapat tahu, isteri dapat tahu, rupanya suami dia tipu selama ni. Kan? Kenapa? Kerana dia tak rasa lagi gembira dengan rumah tangga kan. Ataupun kita kata, pagi esok tu tak sabar-sabar nak keluar pergi kerja, nak laju je pergi kerja, nak sarapan pun tak nak. Kan? Sebab apa? Pertama mungkin ada benda nak selesaikan tempat kerja, tapi yang keduanya adalah kerana tak seronok berada di rumah. Kan? So itu sesuatu tanda yang sebenarnya kita kena perhatikan lah. Okay, jadi kenapa penting untuk bincangkan perkara-perkara yang menggembirakan dengan pasangan kita? Kerana supaya pasangan kita tahu apakah yang perkara yang menggembirakan kita. Kan? Apakah perkara yang menggembirakan kita? You buat apakah, contoh sebagai seorang isteri, apakah perkara yang bila isteri buat suami akan rasa teruja, seronok, gembira? Ini sebenarnya kalau kita nak kupas dari sudut love language, kita dah kupas dah sebelum ni. Cuma ni saya tak ambil dari sudut itu. Kan? Jadi yang ini kita kena tahu. Cuba cek balik tuan-tuan sekalian. Cuba tanya pada diri, apakah yang aku buat yang menyebabkan suami rasa gembira? Apakah yang aku buat menyebabkan isteri rasa gembira? Cuba perhati balik. Kalau boleh buat senarai lagi bagus. Kan ini kalau dalam program ni, kalau program offline ni, okey, semua buat senarai, saya check satu-satu. Siaplah siapa yang tulis 2-3 tu nampak sangatlah tu. Ada yang tu pergi tandas tak kembali. sebab apa takut dicek. Kan? Sebab apa? Sebab kita sendiri mungkin tak semak, kita tak perhati dan kita tak teroka. Sebab itu saya kata perbincangan ni penting. Sebab apa? Bila kita tahu, kita boleh perbanyakkan sumber kepada emosi positif, emosi gembira terhadap pasangan kita. Kita boleh beri dengan lebih baik. Kita boleh khidmat. Kita boleh layankan, kita boleh lakukan perkara yang menggembirakan pasangan kita. Kan? Dan tapi masalahnya ada setengah orang dia kata dia tak perlu bincang, benda kita boleh perhati. Tapi pada saya, berbincang lebih baik. Kenapa? Sebab suami nyatakan dengan jelas, isteri nyatakan dengan jelas. Jadi kita sebagai pasangan menerimalah. Ambillah maklumat tu. Tapi jangan pula, contoh bila kita bincang, suami saja cerita, isteri dengar kan. Jadi bila isteri nak cerita, suami tak nak dengar. Ini masalah juga ni. Kan? Itu bukan perbincangan. So perbincangan dia mesti bersama. Okey. Jadi ada kuadran dia. Okey. So apa yang kita nak kena tahu perkara yang menggembirakan? Sebab biasanya kalau kita nak tahu, kita mesti tahu kedua-dua. Perkara yang menggembirakan pasangan dan perkara yang juga menyakitkan hati pasangan. Kita kena tahu kedua-duanya. Sebab apa? Mana yang lebih sakit? Mana yang lebih besar impact dia? Sebenarnya benda yang lebih besar impact adalah benda negatif.
Sebab tu ada orang dia bergaduh kan. Suami dah buat macam-macam tapi sebab hanya satu kesalahan, dia tengok satu kesalahan tu, yang lain semua dia tak nampak dah kebaikan. Kan sebab apa? Jadi sebab itu nak ceritanya perbetulkan yang negatif, kan, tambahkan yang positif. Maknanya kita kena tahu kedua-dua. Sebab kalau masih ingat saya bincang tentang komunikasi sebelum ini pun, satu komen negatif kan memerlukan 4 komen positif nak cover balik. Kan? Okey. Berbalik pada perbincangan kita, ada satu kuadran yang saya nak kongsikan di sini. So apa yang kita nak kena tahu, yang kita kena bincang dalam sesi perbincangan ni? Okey. Pertama, perkara yang pasangan kita suka dan kita suka. Maknanya kuadran pertama, dia suka, kita pun suka. Ada tak perkara tersebut? Kan? Contoh, isteri kita suka bercuti, saya pun suka bercuti. Okey, kita dah ada satu benda yang persamaan. Ini nak cari titik bersama ni. Apakah perkara yang kita suka secara bersama-sama? Contohnya bercuti. Okey, isteri pun suka, suami pun suka. Alhamdulillah. Okey, cuma buat checklist. Buat checklist. Mungkin perbincangannya lebih kepada apa? Destinasi, nak pergi mana. Seorang nak pergi Turki, seorang nak pergi Langkawi je. Kan? Itu bukan bajet jugalah. Balik kampung kat Mona. Okay. Jadi checklist. Maknanya pertama kita kena cari titik persamaan. Apa yang kita suka dan apa yang kita suka, apa yang pasangan kita juga suka. Secara bersama. Cari yang ini, perbanyakkan, tengok, kenal pasti. Kan? Dan yang kedua, apa dia? Apa yang kita tak suka dan apa yang pasangan kita pun tak suka. Contoh, tempat ramai-ramai. Kan? Macam contoh, saya tak suka pergi tempat yang berserabut-serabut, kan, nak parking payah, kan. Contoh, kan, nak pergi kedai makan, walaupun viral kedai makan tu, tapi kalau nak beratur sampai 0.5 kilometer, memang saya tak pergi dah. Sama. Kan? Jadi pasangan saya pun macam tu juga. Okey, dia macam tu juga. Jadi kami sama-sama. Jadi kami mesti lebih senang memilih kedai tu tak berapa popular tapi dia sedap, tapi tak berapa popular. Mungkin mahal sikit tapi tak kisah. Tapi mungkin kurang selesa sikit tapi okey. Kan, senang parking. Contoh. Ini. Jadi perkara itu yang kita kena tengok tu. Sama-sama kita cari. Yang ni kena bincang bersama. Sebab tu kena bincang. Kalau tak bincang, kita tak tahu. Kita anggap isteri kita suka, rupanya dia tak suka. Kita anggap suami kita suka, rupanya dia tak suka. Kan? Okey. Namun dua benda yang kita kena tengok juga. Apa dia? Dan yang ketiga. Apa dia? Perkara yang kita tak suka, perkara yang kita suka, tapi pasangan kita tak suka. Ada tak yang ini? Cuba senaraikan. Kan? Maknanya ada perkara yang kita suka. Oh, suka sangat main badminton. Contoh, macam saya lah suka sangat main badminton. Pasangan tak suka. Dia tak suka tapi dia tak marah. Sebab apa? Dia duduk dalam kereta je. Dia tunggu, sanggup menunggu dalam kereta. Tapi ajak main mungkin dia tak berapa nak main sangat. Kan? Okey. So, benda-benda ni sebab apa? Sebab bila dengan mengetahui perbincangan sebegini, dia akan menyebabkan kita mudah untuk toleransi. Menyebabkan kita mudah untuk bertolak ansur. Kan? Okey, sebab mungkin kali ini dia bertoleransi untuk kita memenuhi kegembiraan dan kesukaan kita. Dia boleh ikut, dia boleh follow. Tapi kena bertimbang rasa jugalah. Sebab ada perkara yang keempat, apa dia? Yang kita tak suka, dia suka. Kan? Kita tak suka, dia suka. Dia suka makan kek. Ya Allah, kek. Kejap-kejap kek. Kita ni memang bukan tak suka, tapi memandangkan saiz pun dah luar biasa. Nak potonglah gula tu kan. Tapi bila melayan kan, tu tak apalah layan. Tapi cubit sikit-sikit, ikutlah. Paling tidak walaupun bukan sebagai pemakan tapi tidak sebagai pembayar. Kan? Jadi nak ceritanya apa dia? Jadi 4 kuadran ini kita kena tahu. Pertama adalah apa yang kita suka dan pasangan kita suka. 1. Yang kedua, apa yang kita tak suka, pasangan kita juga tak suka. 2. Yang ketiga adalah apa yang kita suka, pasangan kita tak suka. Okay. Dan yang keempat apa dia? Yang kita tak suka, pasangan kita suka. So kalau ada 4 ini kita akan cover banyak benda, maka akan lebih senang untuk kita memahami dan bertindak mengikut kesesuaian emosi pasangan kita lah. Wallahualam. Kita rehat seketika kot. Ya, betul itu. Kita berehat seketika pada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Dan soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat sekali lagi untuk waktu ini. Kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Tawau 100.7 FM.
asas dan akar umbi pendidikan dan tujuan pendidikan bukan hanya untuk pekerjaan, tetapi asasnya, haknya ialah pembentukan watak seseorang menjadi insan yang mulia. Dan watak itu dia tak kekal baik senantiasa. Kerja untuk pastikan watak kita itu merupakan watak contoh teladan adalah usaha sepanjang hayat. Sebab seseorang tu dia boleh baik pada satu ketika, kemudian salah pengaruh, dia jadi kurang baik. Jadi usaha untuk membentuk watak sasih yang mulia adalah usaha yang berterusan. Siapakah dia insan yang paling mulia dibandingkan dengan para anbiya dan para rasul? Nabi-nabi dan para rasul juga bekerja. Nabi Adam alaihissalam bertani. Nabi Ibrahim menjual pakaian. Nabi Nuh dan Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Nabi Idris alaihissalam adalah seorang penjahit baju. Nabi Musa alaihissalam adalah pengembala. Dan riwayat menyebutkan tidak ada nabi dan rasul melainkan mereka itu mengembala kambing sebagai suatu perusahaan. Kerana itulah Nabi Daud alaihissalam sendiri difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Dan telah kami ajarkan kepada Nabi Daud untuk membuat baju besi untuk kamu sebagai memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang paling unggul dalam memberi contoh kepada yang lain juga adalah seorang pengembala kambing di awalnya dan seorang peniaga yang sangat berjaya. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Masih bersama rancangan Vaksin Hati. Ya, betul Mona. Kita sedang bersiaran langsung di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Kalau anda ada soalan pertanyaan, boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti kita sekarang 0112900404 dan juga boleh letakkan soalan dan juga pertanyaan anda di ruangan komen Facebook dan juga di YouTube IKIM. Masih bincangkan tentang konflik komunikasi rumah tangga bersama Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz, Kaunselor Berdaftar dan Pengasas Bijak Emosi. Dan untuk seterusnya perbincangan, silakan Tuan Fazli. Okey. Baik, Alhamdulillah. Jadi tadi kita dah tengok tentang 4 kuadran tersebut lah. Maknanya penting untuk kita tahu apa yang kita suka dan juga pasangan kita suka, apa yang dia tak suka dan yang kita tak suka. Kemudian yang berbezalah antara apa yang dia suka, kita tak suka, dan apa yang kita suka, dia tak suka. Dia terbelit-belit juga ni. Okey. Jadi maknanya kalau kita ada empat kuadran tu ada senarai dia, maka lebih senang lah untuk kita buat. Kenapa kita nak kena tahu semua benda ni? Kenapa nak bincang? Untuk kita buat. Sebab apa? Bila kita buat, kita akan memperbanyakkan, contoh kita buat apa yang dia suka, maka kita akan memperbanyakkan emosi positif. Dan kenapa kita nak tahu apa yang dia tak suka? Kerana kita nak mengelakkan banyaknya emosi negatif. Kan? Nak mengelakkan daripada banyak emosi negatif. Bila emosi negatif banyak dalam keluarga ni, dia jadi susah. Bila emosi negatif banyak dalam keluarga, dalam hubungan rumah tangga, kan, dia akan membentuk apa? Dia akan membentuk pemikiran negatif. Pemikiran negatif juga membentuk emosi negatif. Sangka buruk, kan? Dia jadi rasa tak best, rasa tak ada perasaan, tidak berminat, kan? Bercakap je rasa nak marah, kan? Saya sebenarnya kenapa hari ni saya nak masuk bermula pada hari ni, insya-Allah kita akan masuk tentang topik komunikasi juga walaupun dalam Ramadan, cuma saya akan sesuaikan dengan topik Ramadan. Kenapa? Sebab Ramadan ni adalah bulan untuk mengubah sikap. Ramadan nanti adalah bulan untuk kita nak memperbaiki masalah dalam rumah tangga. Ini bulannya Ramadan lah, kan? Bulan nak bincang tentang masalah rumah tangga, dia nak akui. Sebab ada orang dia tak nak mengaku ada masalah, tak akui ada masalah. Dia tahu tapi tak mengaku. Bila tak mengaku, nak ubah tak ubah, kan? Jadi
antara bulan yang sesuai untuk nak mengadakan perbincangan rumah tangga, perbincangan khususnya perbincangan yang serius berkaitan dengan konflik adalah dalam bulan Ramadan. Jadi sebab itu, sebab DJ Syafiq, DJ Mona, bila saya duk perhatikan dalam isu-isu konflik-konflik yang saya duk menulis, saya buat video dan sebagainya, TikTok kan, banyak isu yang timbul melibatkan perbincangan. Banyak. Kan ada yang bila bincang tak nak, bila nak bincang lari, bila bincang jadi gaduh, bila bincang tak jadi perbincangan, bahkan bertambah teruk keadaan. So ada yang memendam, kesan dia ada yang memendam, ada yang mengasingkan diri, ada yang langsung buat tak tahu, ada yang sangat tawar hati. Jadi akhirnya keadaan jadi makin teruk lah. Sebab itu saya cuba untuk masukkan tentang teknik-teknik berbincang dalam rumah tangga ni. Kenapa? Supaya kita dapat melakukan perbincangan yang lebih kondusif, perbincangan yang lebih konstruktif, perbincangan yang lebih pendekatannya lebih sesuai kena dengan pasangan kita. InsyaAllah. Okey, saya ingat saya nak respon kepada soalan-soalan yang ada, sebab saya tengok macam ada juga beberapa soalan yang timbul ni. Ya, baik. Mona, kita sedang juga membawakan soalan-soalan di talian WhatsApp konti kita yang dah pun kita aktifkan sekarang. Talian kita, taliannya 0112900404 dan juga di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Anda boleh letakkan soalan dan juga pertanyaan anda di situ. Ya, betul. Dan untuk waktu ini ada soalan bertanya, Tuan Fazli, macam mana nak atasi suami yang bila berbicara nak menang je dan sentiasa diam, betul? Bagaimana Tuan Fazli? Silakan. Okey. Ini antara yang saya masukkan soalan yang begini kan. Maknanya ini antara satu contoh soalan yang mana saya dapat banyak soalan-soalan begini. Sebab bila ada pasangan yang langsung tak nak bincang dah. Dia tak nak bincang, dia malas bincang, dia dah tak nak bincang. Ada yang egonya terlalu tinggi, ada yang kita kata sebagai personality narsistik. Kan semua dia je betul, orang lain langsung tak betul, yang lain semua salah. Kalau betul pun dia buat salah depan mata orang, takkan mengaku salah. Okey, saya tak nak sentuh yang itulah. Okey. So berbalik kepada cerita ni, macam mana nak atasi suami yang bila bicara nak menang je dan sentiasa dia yang betul. Okey, pada saya kalau kita tengok dari segi seimbas selalu, cuma apa saya selalu ingatkan macam ni. Bila saya respon ni tuan-tuan dan puan sekalian, saya berdasarkan maklumat yang sangat terhad yang saya ada, iaitu berdasarkan satu soalan ini. Jadi apa saya respon adalah berdasarkan pengalaman saya saja. Jadi mungkin kena, mungkin tak kena, mungkin betul, mungkin tak betul. Tetapi apa yang boleh diambil, ambillah iktibar. Okey. Pertama, bila suami yang kita kata sebagai seorang yang bicara nak menang saja, sentiasa dia yang betul, okey, bermakna kemungkinan besar adalah orang ini adalah egonya tinggilah. Okey, egonya tinggi. Dan mungkin juga kita, yelah, mungkin kalau ada pun, sebabnya kalau nak diagnose pun banyak perkara nak kena tengok. Itu kena dilakukan oleh pakar. Kita jangan senang-senang label lah. Dia ni mesti narsistik ni. Sabar, jangan dulu. Jangan memudah-mudah, jangan senang-senang nak label kan. Sebab bila kita label, kita percaya. Bila kita percaya, memang tak boleh pakai dah suami aku ni. Contoh, jangan begitu. Okay. Jadi apa saya nak cerita adalah, dia begini. Bila kita bincang, pertama kita akan kena tengok juga konten perbincangan tu tentang apa. Kan? Kalau tentang perkara teguran, maka strategi penting. Strategi penting. Sebab contoh, ada orang yang kita kata dia nak menang je. Okey, ada tak cara menegur yang boleh kita lakukan tanpa dia rasa dia kalah? Tanpa dia rasa dia bersalah? Ada tak? Kan? Ini yang nak kena tengok ni. Sebab tu saya kata, kena tengok strateginya. Ada tak cara kita nak sampaikan maklumat tadi tanpa menyebabkan dia rasa dia bersalah, tanpa menyebabkan dia rasa dia kalah? Kan? Sebab tu saya selalu share. Sebab kalau contoh, dia macam ni. Kalau contoh kita terus bagi kita bagi direct, menyebabkan dia rasa kalah, menyebabkan dia rasa dia bersalah. So apa berlaku? Dia akan tutup pintu hati dia, dia akan tutup pintu minda dia akan tutup pintu dia. So nanti kita ketuk pakai apa pun dia buat dek je. Sebab apa? Dia dah tutup awal-awal. Jadi mesej tu tak sempat sampai lah sebab pintu dah tutup. Jadi dan kita tahu dah bila kita sebut buat macam tu, pintu tutup. Jadi macam mana untuk kita buat sampaikan mesej, maklumat ataupun teguran tadi tanpa menyebabkan dia tutup pintu. Kan? Sebab tu saya kata saya suka guna cara-cara yang halus juga. Cara halus ni bukan sihir lah, peringatan. Cara halus ni apa dia? Cara ayatnya berhalus. Kadang-kadang kita boleh cerita macam ni. Katakanlah, suami susah nak bagi duit kat isteri, nak bagi nafkah duit. Nafkah lain okey, duit tak bagi. Contoh. Mana bila isteri minta susah betul nak bagi. Tapi kalau isteri minta,
Mana kalau tak minta tak bagilah, tapi kalau dia minta dia bagi tak ada masalah. Tapi ni minta pun tak bagi, ni pun tak bagi. Contoh. Kan? Ceritalah. Jadi kita pun sembang. Contoh, kita sembang, abang tahu tak apa ni? Si sekian tu. Saya dengar cerita dia tak bagi nafkah kat ni lah. Dekat isteri dia lah. Isteri dia buat tuntutan apa semua, dah cerai apa semua. Contoh, cerita dia. Cerita dia bukan nak kata kat suami, tapi cerita tu kena tak kat dia? Kena lah. Okey, katakan macam cerita tu macam terlalu sensitif. Okey, tak payah. Ambil drama je. Saya sukalah tengok drama ni bang. Kisah pasal seorang suami yang tak jalankan nafkah dia, tak tunai tanggungjawab dia. Kan, duit dia tak bagi kan. Lepas tu ustaz tu bagi nasihat dia begini-begini. Lepas tu dia mati kena langgar kereta sebelum sempat tunai nafkah. Contoh. Cerita tu memang tragis betul lah kan. Okay. Tapi nak ceritanya, sampai tak benda tu mesej? Pertama, dia rasa tak benda tu tuju kat dia. Kemungkinan tak lah. Tapi kemungkinan dia pun ada juga. Tapi nak ceritanya, dia tidak bersifat direct. Sebab itu seni dalam menegur ni ada seni. Yang saya bagi contoh ni mungkin kena kepada setengah-setengah orang, mungkin juga tak. Sebab itu saya kata benda ni sebagai isteri kena tengok betul-betul suami aku ni macam mana orang dia. Setengah-setengah orang bila tegur tak nak terima, terus dia kata suami aku degil, suami aku keras kepala, suami aku ni memang kepalanya memang dilahirkan sekeras batu. Contoh, jangan. Pelan-pelan cari teknik dulu, cari cara dulu, belajar lagi insya-Allah. Kan, wallahu alam. Baik, okey. Satu lagi soalan sebenarnya Mona yang sempat kita jawabkan secara ringkas, mungkin Tuan boleh berikan sedikit pandangan. Ada yang bertanya, Tuan mohon beri tips agar suami dapat berikan isteri peluang supaya dapat bertemu dengan anak-anak yang sekian lama dipisahkan oleh suami. Anak tinggal bersama suami, suami masih berendam dengan isteri. Jadi bagaimana Tuan untuk menghadapi situasi ini? Silakan Tuan. Allahu Akbar, ini satu ujian yang sangat besar lah yang dilalui oleh bukan saja si isteri ni, suami pun diuji ni, dua-dua diuji. Diuji dari sudut emosi dan hati. Kan, mungkin masih lagi ada perkara kita sebut sebagai unfinished business yang tak selesai lagi. Ada emosi-emosi yang tak selesai menyebabkan masih lagi marah, masih lagi geram. Jadi yang dihukumnya siapa? Bukan isteri ni. Dalam kes ini bukan isteri yang dihukum. Yang dihukum ni siapa? Anak-anak. Bayangkan anak-anak dibesar terpisah dengan ibu. Ada ibu, tak dibenarkan jumpa. Sebenarnya bila kita menjadi pemutus silaturahim ni bahaya. Kan? Pemutus, kita jadi memutus yang menyekatkan ni bahaya. Sebab itu saya hanya boleh nasihatkan lah dalam hal begini. Saya boleh nasihatkan sebagai suami. Mungkin kita tidak ada jodoh dengan pasangan kita. Kan? Tetapi jangan pula kita menjadikan anak kita musuh kepada bekas isteri kita. Jangan. Sebab apa? Kita tak tahu apa akan berlaku pada masa akan datang. Kan? Paling tidak, yang bermasalahnya kita dengan pasangan kita. Tetapi jangan biarkan anak kita menyambung masalah kita dengan bekas pasangan kita. Sebab apa? Sebab itu adalah hak mereka, hak masing-masing untuk bersama ibunya, untuk bersama dengan ayah. So jangan kita jadikan anak sebagai mangsa kepada pergaduhan yang tak selesai. Okey. Sama ada isteri ataupun suami. Okey. So bagaimana untuk memujuk dalam keadaan begini, apa yang boleh kita lakukan adalah pertama, mungkin boleh mengadakan perbincangan lah. Kena bincang balik dengan husband kalau dia nak bincang. Kalau dia tak nak bincang, mungkin boleh pujuk dengan cara yang lain. Kan, pujuk dengan cara lain tu macam mana? Kadang-kadang ingat tak perkara-perkara yang dia suka dulu, try buat. Kan, try lah buat balik. Kan, kalau contoh suami kita ni bekas suami kita ni orang yang romantik sebenarnya, dia suka bila kita hantar. Cubalah kita try balik. Sebab pada saya begini, tak rugi kita mencuba. Sebab tak rugi kita mencuba. Dia ada kaedah. Yang pertama, kaedah dalam bentuk ugutan, amaran, marah dan sebagainya, mengikut undang-undang. Tapi ada cara yang boleh kita nak tawan balik perasaan emosi. Walaupun kita bukan nak bersama kembali, tidak. Tapi kenapa? Kita kena ajak pasangan kita untuk berfikir tentang anak. Kan? Untuk anak-anak. Bukan untuk kita. Kita mungkin dah tak ada jodoh, tak ada masalah. Tapi yang penting anak-anak kita bersama. Kita besarkan anak-anak bersama. Bayangkan, masing-masing suami bahagia, bekas suami bahagia, kita pun bahagia dengan hidup kita. Dan kita, walaupun tak bersama, kita dapat jaga anak secara bersama-sama. Walaupun tidak tinggal bersama. Tidakkah itu lebih baik? Sebab tu saya kata, saya ada tulis juga dalam artikel kan, saya kata, bercerailah dengan cara baik. Sebab apa? Kita tak tahu apa akan berlaku pada masa akan datang. Kan? Ada waktu kita sibuk, anak-anak memerlukan orang menjaga. Mungkin kita boleh serahkan kepada ibu dia. Kan? Tapi kalau dah bergaduh, kan, jadi macam masalah yang mungkin boleh timbul. Jadi saya ingat setakat itu saya respon lah dengan maklumat yang sangat terhad dan masa itu sangat terhad. Wallahualam.
Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Fazli atas pensyarahan dan tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan. Silakan. Okay. Tuan-tuan dan sekalian, selepas saya ada satu komen Puan Kalsum Juraini, dia kata cerita rumah tangga tak boleh habis sampai bila-bila. Kenapa ya Tuan Fazli? Selagi kita hidup bersama dalam rumah tangga, maka selagi itu akan banyak cerita dia. Cuma cerita ni ada cerita yang baik dan juga ada cerita yang tak baik. Jadi apa yang kita nak corakkan? Sebab mungkin kita bermula dengan cerita yang tidak baik, tapi kita nak pengakhiran cerita kita baik. Kan? Tapi ada juga orang yang ceritanya di awalnya baik, tapi di hujungnya menyedihkan ceritanya. Ya. Sebab itu dalam keadaan sekarang, kita dengan pasangan kita, kenapa kita belajar tuntut ilmu, cari ilmu? Kerana kita nak menulis pengakhiran cerita kita adalah cerita yang baik. Kan? Kadang-kadang baik itu dari sudut apa? Definisinya siapa? Bukan definisi kita, tapi definisi yang disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu ceritanya takkan pernah habis di rumah tangga. Maka kita lakukan ikhtiar manusiawi kita, ikhtiar keinsanan kita setakat mana yang boleh kita lakukan untuk memperbaiki rumah tangga. Khususnya apa yang kita bincang hari ini berkaitan dengan perbincangan. Dan insya-Allah doakan saya tengah siapkan satu e-book seni berbincang dalam rumah tangga ni. Kenapa? Sebab saya nak bantu seramai mungkin insya-Allah untuk supaya apa? Supaya ada panduan. Bila nak berbincang pun ada panduan. Boleh semak emosi dahulu apa semua sebelum berbincang. Bukan berbincang dengan baru bawa motor tengah panas kan, balik berpeluh-peluh kan, pegang plastik sampah, tiba-tiba jom kita bincang masalah rumah tangga. Memang habislah, berterabur lah sampah-sampah dia pegang tu. Okay? Jadi insya-Allah cukup setakat itu, dan siapa nak dapatkan maklumat lebih lanjut boleh masuk ke channel Telegram saya Bijak Emosi. Insya-Allah kita jumpa di sana. Wallahu a'lam. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz. InsyaAllah banyak lagi kita akan bincangkan, khususnya di bulan Ramadan, untuk kita merubah lagi fikiran dan juga merubah juga kehidupan dalam berumah tangga. Banyak soalan sebenarnya untuk waktu ini, tapi itu masa yang kita ada. Alhamdulillah rezeki kita untuk petang ini. Soalan dan pertanyaan anda minta maaf, kita akan bawa ke minggu hadapan insya-Allah. Baik, sehingga waktu ini saja Tuan. Moga dapat jumpa lagi Tuan. Jaga diri baik-baik di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus tonton di Facebook dan juga di YouTube. Dan jangan lupa untuk sama-sama komen, like dan juga share perkongsian menerusi rancangan Vaksin Hati. Dan untuk anda terus setia bersama kami Destinasi IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Inspirasi Euforia Islam, semuanya di IKIM. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan khas oleh Yayasan Izi Prihatin. Santuni anak yatim di bulan yang mulia ini melalui program Kita Kongsi Ramadan. Layari kongsiramadan.com. Sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini 25 Syakban 1443 Hijrah bersamaan 28 Mac 2022. Kangar 7.30 malam, Alostar dan Pulau Pinang 7.29, Ipoh 7.27, Kuala Lumpur Putrajaya Shah Alam 7.24, Seremban dan Bandar Melaka 7.22, Johor Bahru 7.15, Kuantan dan Kuala Terengganu 7.18, Kota Baharu 7.22, Miri 6.35 petang, Kuching 6.50, Lahad Datu 6.17, Tawau